Kampung Buaya, Kuala Kangsar, Perak. Bersamamu kali ini menyantuni keluarga Syahrul Anwar Halimi, 47 tahun, dan Intan Nurshima Abdul Halim, 47 tahun. Mereka mengharungi kepayahan hidup bersama setelah Syahrul mengalami penyakit kaki gajah dan 2 orang anak mereka yang kelainan upaya. Syahrul mendirikan rumah tangga bersama Intan Nurshima sejak 23 tahun yang lalu. Mereka dikurniakan seorang cahaya mata, Muhammad Hakimi, 21 tahun, yang kini terlantar kerana kecacatan fizikal sejak dia dilahirkan. Sementara Nurul Fatihah Wazir, 21 tahun pula, diambil sebagai anak angkat ketika usianya 2 tahun. Nurul mengalami sindrom kurang daya tumpuan dan hyperaktif atau ADHD. Mula tu saya terfikir kat mengapa ujian tu datang dia berperingkat-peringkat kan. Lepas satu ujian Allah bagi kan. Tapi bila saya fikirkan apa dia Allah nak bagi tu tak tahu macam mana kan. Macam contohnya kaki saya sakit. Walaupun Nurul berstatus anak angkat, namun jasanya kepada keluarga ini amat besar. Dia menganggap Hakimi seperti saudara kandungnya sendiri. Setiap hari, Nurul akan membersihkan badan Hakimi dan dia tidak pernah mengeluh untuk melakukannya. Bagi Syahrul, dia tidak pernah menganggap Nurul sebagai anak angkat, bahkan dia menganggap Nurul Fatihah seperti anaknya sendiri. Pertama kali saya tak anggap dia sebagai anak angkat saya lah. Saya beranggap dia sebagai anak betul saya juga. Tapi masa saya sakit terlantar dulu, dia lah yang banyak tolong saya. Semua dia uruskan lah. Lepas tu uruskan anak saya yang terlantar lagi seorang tu, Muhammad Hakimi. Dia lah juga yang membantunya. Syahrul mengalami penyakit kaki gajah sejak tahun 2002 ketika anaknya Hakimi berusia 6 bulan. Menurut Syahrul, kaki kanannya semakin hari semakin membesar sehingga dia tidak lagi mampu bekerja dan hilang sumber pendapatan. Bahkan pada suatu ketika, Syahrul seperti hilang arah dan dia hanya mampu berdoa serta bertawakal kepada Yang Maha Esa. Siang malam saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kecilkanlah kepundak kaki aku ni, kecilkan kepundak kaki aku ni. Sampai satu hari Allah makbulkan juga permintaan dia. Macam tu juga saya rasa macam dugaan saya untuk anak isteri saya. Satu hari mungkin Allah akan bagi kami satu kebahagiaan kan, macam orang lain juga. Tapi cuma lambat dan cepat je. Akhirnya doa Syahrul dimakbulkan. Pada awal tahun ini, dia mendapat sumbangan daripada orang ramai bagi menjalani pembedahan di Pusat Perubatan MSU. Dia amat bersyukur kerana setelah menjalani pembedahan, dia mampu berjalan dengan menggunakan tongkat. Setiap bulan, Syahrul perlu menjalani rawatan susulan kakinya di Pusat Perubatan Terbabit.
itulah saya nak ucapkan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang dana pembedahan saya tu, sebab saya tak sangka saya boleh berjalan semula. Dan saya dapat kecilkan kaki saya semula. Satu ada masa nak pergi buat pembedahan tu pun berat saya 190 kilo, hampir ke 200 kilo lah. Dan bila saya dah buat pembedahan tu, berat saya lebih kurang dalam 115 kilo. Jadi berat daging yang dibuang tu hampir 70 kilo lah. Selain Syahrul yang mengalami penyakit kaki gajah, isterinya Intan mempunyai penyakit diabetes kronik. Dia disahkan menghidap penyakit ini selepas melahirkan anaknya, Hakimi. Bahkan 3 tahun lalu, Intan pernah diserang angin ahmar. Mula-mula tu tak reda juga. Tapi semangat yang dibagi oleh suami, mak ayah, alhamdulillah saya boleh terima semua tu dengan reda. Itu juga saya rasa macam dugaan saya untuk anak isteri saya satu hari mungkin Allah akan bagi kami satu kebahagiaan kan, macam orang lain juga, tapi cuma lambat dan cepat je. Bagi Syahrul dan Intan, kehidupan mereka yang dikelilingi dengan pelbagai penyakit bukanlah penyebab untuk mereka berputus asa. Dikurniakan anak yang cacat fizikal adalah anugerah terindah dalam kehidupan mereka suami isteri. Walaupun dengan kehadiran anak angkat yang mengalami sindrom ADHD, ia adalah satu hikmah yang Maha Esa. Sentiasa berdoa dan reda menerima takdir ilahi menjadi kekuatan keluarga ini. Bagi Syahrul, keluarganya sentiasa bahagia dengan cara mereka sendiri. Ujian yang diterima dalam keluarga mereka memberi kesempurnaan kepada kekurangan yang telah mereka hadapi. Kami ni ibaratnya saling menyokong antara lain kan. Macam apa kekurangan isteri saya cuba penuhikan. Apa kekurangan saya, isteri saya pun cuba tolong untuk orang kata support lah kan. Macam kekurangan anak saya sendiri, saya cuba ajar kan. Cuba ajar dia masak, cuba ajar dia cara berniaga. Walaupun dia kurang daripada segi pelajaran, saya support macam itulah kan. Bagi mencukupkan perbelanjaan harian dan kos rawatan Syahrul, mereka sekeluarga mengusahakan perniagaan kambing perap. Hampir 10 tahun, perniagaan ini dijalankan secara kecil-kecilan di rumah. Hampir setiap hari, mereka menerima tempahan kambing perap. Ia dijual dengan harga sekitar RM60 sebungkus mengikut berat dan saiz. Kepik pisang satu. Selain itu, mereka turut menjual keripik pisang dan ubi. Walaupun saya ni berstatus SKU, saya tak rasa benda tu susah bagi saya. Kan? Saya tak rasa benda tu satu penghadang untuk saya keluar daripada kemampung saya sebagai seorang OKU untuk saya berjaya kan. Macam saya tak juga kehidupan saya tu macam orang lain. Ada perniagaan macam saya nak sekarang ni, saya usahakan satu perniagaan. Jual barang-barang kan, jual kambing perap,
ubi, kerepek pisang. Assalamualaikum. Mendengar kisah Syahrul, syarikat Faiza Sindram Berhad berbesar hati untuk menyantuni keluarga ini. Wakil syarikat Faiza, Pengurus Besar Kanan Dr. Salwa Abu Bakar hadir membawa pelbagai barangan keluaran syarikat ini. Sedikit sebanyak memberi kegembiraan buat mereka sekeluarga. Selain itu, produk seperti beras, tepung, rempah ratus dan pelbagai barangan asas ini dapat menambah bekalan makanan harian mereka. Beras Legenda dan Basmati Maharani antara beras terbaik keluaran syarikat Faiza Sindram Berhad sesuai untuk Syahrul sekeluarga yang memerlukan makanan berkhasiat. Memandangkan Syahrul berminat dalam perniagaan, Dr. Salwa berbesar hati menunjukkan cara-cara menyediakan putu mayam menggunakan bihun Faiza. Ia hanya mengambil masa 5 hingga 10 minit dengan menggunakan periuk kukus. Okey, ni 3 ni produk baru kita. Jadi ini kita ada kerisik kelapa. Ini chili sauce ni baru masuk. Kita belum launching pun lagi. Jadi kita ada chili sauce, kita ada tomato sauce. Ni tiga-tiga ni produk barulah, tapi yang terbaru ni chili sauce dan tomato sauce dengan kerisik. Ni tukang masak mesti terrornya, mesti tahu macam mana nak pakai. Saya tak payah ajar. Okey, jadi ini adalah sumbangan ikhlas daripada syarikat Faiza untuk puan sekeluarga lah. Semoga dapat meringankan beban puan sekeluarga. InsyaAllah, mudah-mudahan. Banyak-banyak. Okey. Dan buku ni pula, ni untuk adik. Adik, siapa nama tadi? Fatihah. Fatihah. Jadi adik kena baca buku Faiza. Macam mana Faiza mula start RM4 je. Okey. Ni kena baca. Jadi insya-Allah lah mudah-mudahan mudah-mudahan terima kasih kepada TV3 sebab insya-Allah mudah-mudahan dengan adanya program ni dapat membantu lebih ramai lagi orang nak membantu kepada channel-channel yang betul. Insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak ya. Sama-sama. Walaupun saya ni berstatus SKU, saya tak rasa benda tu susah bagi saya. Allah tidak akan membebani hamba-Nya, melainkan sesuai dengan kemampuan mereka. Walaupun Intan pasrah dengan ujian yang diberikan, namun dia tidak pernah mengeluh dalam meneruskan kehidupan ini. Baginya, mungkin ada hikmah di sebalik ujian yang Allah berikan. Saya terhad daripada segi pergerakan dah sekarang ni, dah bawa anak-anak kan. Jadi saya totally macam duduk di rumah. Itu yang saya kecewa. Saya tak dapat macam mana orang lain dapat lah. Tengok orang lain boleh berjalan kan. Assalamualaikum. Keperitan hidup yang dialami keluarga Syahrul mendapat perhatian yang berhormat Ustaz Azizi Haji Muhammad Rizwan, Ahli Dewan Undangan Negeri Lubuk, Merbau, Perak. Kehadirannya ditemani Haslan Abdul Halim, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK, Kampung Buaya dan penduduk kampung. Bagi Ustaz Azizi, usaha murni yang dijalankan akan diteruskan daripada semasa ke semasa untuk membantu golongan yang memerlukan. Apa yang telah diusahakan dalam membantu saudara Syahrul Anwar dan keluarga dia yang Allah uji dengan berbagai-bagai musibah, sepatutnya semua golongan lapisan daripada orang kampung ke NGO ke baik pihak kerajaan, kita sama-sama membantu golongan yang dalam keadaan penuh cubaan. Saya tengok dalam keluarga ni kata hampir semuanya dalam keadaan OKU kan.
Mereka hadir membawa sedikit sumbangan wang tunai untuk membantu keluarga ini. Menurut Ustaz Azizi, kepekaan untuk mengetahui masalah yang berlaku dalam masyarakat sekeliling menjadi keutamaan untuk diatasi bersama. Jika ada yang memerlukan pertolongan, dia akan cuba untuk bersama-sama menghulurkan bantuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bantu-membantu dan tolong-menolonglah dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Janganlah kamu membantu dalam perkara yang melakukan dosa dan permusuhan. Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhain PKMM Taiping Perak turut hadir memberi bantuan kepada asnaf yang memerlukan sekaligus dapat meringankan beban mereka. Situasi yang dialami keluarga Syahrul mendapat perhatian Timbalan Setiausaha PKMM Mat Zukri Ahmad Alai Zainuddin. Setiap pertolongan yang diberikan kepada seseorang pasti ada balasan kebaikannya. Kami daripada Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhain sendiri menyerulah agar NGO-NGO yang terbabit dalam misi bantuan ini ataupun bantuan untuk asnaf, sama-sama kita bertolong padang dan juga membuat kerja-kerja amal ini dengan ikhlas dan murni. Jadi turun padang tengok kesusahan orang-orang yang susah dan orang yang memerlukan. Selain itu, PKMM turut menyediakan khidmat jururawat sukarela untuk memeriksa kesihatan keluarga Syahrul. Antaranya pemeriksaan darah tinggi dan diabetes. Syahrul amat bersyukur dengan rawatan dan bantuan yang diberikan. Harapan saya untuk masa datang, saya boleh jalan semula, dapat meneruskan kehidupan saya seperti biasa balik, dan saya dapat pikul tanggungjawab saya sebagai seorang suami, seorang ayah, dan sebagai ketua keluarga. Saya nak menampakkan yang saya ni boleh bangun semula. Saya tak anggap benda yang apa yang Allah bagi itu satu kesusahan bagi saya. Harapan saya lah, saya memang tak lupalah untuk berdoa siang dan malam, bangun sembahyang tahajud malam-malam, sembahyang hajat bagi suami saya, dapat berjalan balik seperti dulu, dapat menjalani tanggungjawab dia sebagai ketua keluarga, untuk menjaga kami pula, dan berdoa, hari-hari berdoa dengan Allah supaya sembuhkan kami satu keluarga lah. Setiap kejadian yang berlaku pasti ada hikmahnya. Walaupun berat ujian ini, dia reda dengan segala ketentuan ilahi. Di sebalik hujan yang turun, mungkin ada pelangi yang menyinari. Awan yang mendung, pasti ada cahaya yang menanti. Terus hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah perjalanan